الحمد لله الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena hari Jumaat yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, khatib ingin mengajak hadirin jemaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Istiqamah selepas Ramadan. Muslimin yang berbahagia, Ramadan yang telah berlalu pastinya meninggalkan 1001 kenangan terindah dalam diri kita semua. Masih terasa lagi keindahan kita berpuasa di siang hari dan bertarawih di malam pula. Ditambah lagi dengan amalan tadarus Al-Quran, Qiyamul Lail dan lain-lain. Itulah keistimewaan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Perasaan sedih meninggalkan Ramadan dan harapan untuk bertemu lagi Ramadan pada tahun hadapan merupakan fitrah jiwa orang yang cintakan amal soleh, seperti mana dinyatakan oleh Al-Mu'alla bin Al-Fadl, salah seorang ulama tabi'in, berkata, para salaf terdahulu selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka masih berdoa agar Allah menerima amalan mereka sepanjang bulan Ramadan. Oleh itu, sebagai tanda syukur kita dengan nikmat bulan Ramadan yang telah berlalu, marilah kita pertingkatkan lagi amal-amal soleh kita seperti hadir ke masjid dan surau untuk solat berjamaah, mencintai majlis ilmu, bersedekah, membaca Al-Quran dan puasa sunat seperti puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawalin kana istasiyamid dahr." Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia demikian itu seolah-olah berpuasa selama setahun. Riwayat Muslim. Oleh itu, sewajarnya semangat dan kesungguhan kita dalam mentaati perintah Allah sepanjang Ramadan yang lalu diteruskan di sepanjang hidup kita. Itulah matlamat Ramadan yang sebenarnya, untuk membentuk seorang itu menjadi insan yang bertakwa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini khatib ingin berkongsi panduan untuk kita semua terus istiqamah dengan amalan soleh seperti mana yang dicapai di bulan Ramadan. Antaranya, pertama, sentiasalah ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Persoalannya,
Mengapakah semangat kita beramal soleh pada bulan Ramadan lebih hebat berbanding dengan keadaan kita di bulan yang lain? Adakah kita beramal hanya kerana disebabkan bulan Ramadan? Sekiranya amal soleh itu yang kita lakukan itu ikhlas kerana Allah SWT, sepatutnya segala kebaikan tersebut kita istiqamah laksanakannya sepanjang masa dalam kehidupan. Apabila kita istiqamah menambah amalan, maka akan bertambah keimanan. Yang kedua, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah SWT agar kita dikurniakan kekuatan untuk melakukan amal soleh dan dijauhkan daripada godaan iblis dan syaitan yang sentiasa menghasut kita untuk melakukan maksiat. Rasulullah SAW sering berdoa seperti mana yang dinyatakan dalam sebuah hadis. Apabila Syahrul bin Hausa radhiyallahu anhu bertanya pada Salamah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, tentang doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya bersama Salamah radhiyallahu anha. Lalu dia dijawabnya, kana aksar du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Yang bermaksud, baginda Nabi Muhammad SAW sering berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, berusahalah mencari sahabat yang suka melakukan kebaikan kerana mereka akan sentiasa mengajak kita melakukan kebaikan, bahkan menegur kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Berkaitan memilih sahabat yang baik dalam hidup ini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sahabat yang baik dan teman yang jahat itu seperti penjual kasturi dan tukang besi. Maka si penjual kasturi mungkin memberikan kasturi itu kepada kamu, atau kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium baunya yang wangi. Bagaimanapun si tukang besi mungkin membakar pakaianmu, atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hayatilah sirah para nabi Rasul alaihi salatu wassalam dan kehidupan para sahabat Rasulullah radhiyallahu alaihim, mencontohi perjuangan mereka yang sentiasa istiqamah di jalan kebenaran. Mereka bukan sahaja diuji dengan kesusahan, bahkan dihina, dicaci, dipulau dan lain-lain dugaan, tetapi segala ujian tersebut tidak melunturkan keimanan mereka. Sebaliknya, mereka tetap teguh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mulakanlah amal soleh secara berperingkat tetapi berterusan. Bermula dengan jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wa anna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qal. Bahawa sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah SWT ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Riwayat Al-Bukhari. Sebagai contohnya, mulakanlah amalan membaca Al-Quran dengan jumlah yang sedikit dan ringan. Begitu juga amalan puasa sunat. Mulakan dengan puasa sunat pada hari Isnin atau Khamis. Lakukanlah secara berterusan tanpa jemu sehingga akhirnya kita dapat melazimi segala ibadah tersebut. Menurut satu kaedah fiqh yang dinyatakan bahawa ma la yudriku kulluh la yutraku kulluh. Jika tidak mampu mengejarkan semua, maka janganlah meninggalkan semua. Hadirin muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyuruh dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman hidup kita. Pertama, umat Islam adalah berusaha untuk mengikhlaskan hati dalam beramal di sepanjang kehidupan.
Yang kedua, umat Islam hendaklah menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan doa agar memperkuatkan hati supaya istiqamah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menghayati sirah perjuangan para nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala demi mempertahankan akidah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, setiap muslim hendaklah segera melakukan amal soleh dan jangan bertangguh, kerana sikap bertangguh membuka pintu kegagalan dan godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.